Pengenalan. Malaysia memiliki keistimewaan yang berkait rapat dengan ciri-ciri latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik. Dengan kesemua kumpulan etnik yang berbeza dan sedia ada ini telah diberikan kebebasan sendiri untuk mengamalkan cara hidup masing-masing termasuk dari pelbagai aspek, sepertinya adalah makanan. Antara aspek yang menyumbang pada keunikan masyarakat Malaysia ialah kepelbagaian makanan yang dijadikan sebagai salah satu warisan etnik-etniknya. Aspek ini memberikan ruang pada pembentukan persepaduan sosial yang secara tidak langsung mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah jenis-jenis makanan tradisional di kalangan bangsa Melayu, Cina dan India di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum. Sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, negara ini juga terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian makanan. Setiap kaum mempunyai makanan tradisional mereka yang tersendiri yang menjadi warisan sejak turun-temurun. Sebagai contoh, makanan tradisional bagi kaum Melayu adalah nasi lemak, manakala bagi kaum Cina pula adalah kuih bulan dan bagi kaum India pula adalah roti canai. Melalui kepelbagaian makanan ini, dapat kita lihat ia juga telah menjadi salah satu faktor dalam mengukuhkan hubungan perpaduan antara kaum. Seterusnya kita akan lihat jenis-jenis makanan tradisional bagi kaum Melayu. Pertama, nasi lemak. Nasi lemak merupakan makanan tradisi bagi kaum Melayu di Malaysia. Hidangan nasi lemak ini tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia dimakan oleh setiap lapisan masyarakat. Nasi lemak dibuat daripada beras yang dimasak bersama santan. Cara penyediaan nasi lemak ini tidaklah begitu sukar kerana ia hanya memerlukan bahan-bahan yang sedikit dan mudah dicari. Bagi cara penyediaan nasi lemak ini, ia menggunakan santan, irisan bawang merah, halia, serai dan daun pandan. Penggunaan daun pandan adalah untuk menaikkan aroma wangi dalam nasi lemak tersebut. Nasi lemak dihidangkan bersama sambal, telur rebus, ikan bilis goreng serta kacang goreng. Walau bagaimanapun, pada hari ini nasi lemak juga turut dihidangkan dengan pelbagai aneka lauk seperti ayam goreng, sambal kerang dan lain-lain. Seterusnya lemang, antara makanan tradisi kaum Melayu yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Lemang dijual sepanjang tahun tetapi lebih meluas pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Ada juga di antara mereka, terutamanya kaum Melayu, akan bertubuh lumus menyediakan juadah ini. Lemang ialah makanan yang dibuat daripada beras pulut dan santan, seterusnya dibakar di dalam buluh. Hampir semua masyarakat daripada pelbagai kaum suka makan makanan tradisi ini. Okey, yang terakhir bagi makanan tradisional Melayu ialah otak-otak. Otak-otak adalah sejenis makanan tradisional di perkampungan nelayan. Kebiasaannya dimakan sebagai makanan ringan jamuan petang. Terdapat dua jenis otak-otak yang terkenal di Malaysia iaitu otak-otak Terengganu dan otak-otak Johor. Perbezaan antara kedua-dua otak-otak Johor dan Terengganu adalah otak-otak Johor adunan isi ikan dan disaluti dengan rempahnya, manakala otak-otak Terengganu pula ialah isi ikan yang hanya dipotong bersegi kemudian dibakar bersama isi kelapa berempah di dalam daun kelapa. Persamaan bagi kedua-dua otak-otak ini adalah ia dibungkus dengan daun kelapa atau daun nipah, tetapi kini ianya diboleh dibungkus dengan kulit popiah dan dikenali sebagai spring roll. Okey, so seterusnya kita akan masuk berkenaan makanan tradisional kaum India. Makanan tradisional kaum India yang pertama adalah muruku. Muruku atau nama lain dikenali sebagai cakli ataupun cakri. Dia ni berbentuk bulatan atau halus. Boleh tengok kat gambar background dalam slide ni. Bahan yang digunakan untuk membuat muruku adalah seperti tepung beras, tepung kacang hitam, biji lemuju, biji lenga, jintan manis, mentega dan sedikit garam. Ini menurut kaum India di Malaysia. Ia menggunakan acuan khas dengan menekan tepung yang diuli atau cara pemutaran. Menurut kaum India, tidak lengkap dipawali perayaannya
tanpa muru kuning. Seterusnya, roti canai. Roti canai merupakan makanan kaum India yang popular di kalangan rakyat Malaysia. Roti canai biasanya dihidangkan pada waktu pagi. Ia dimakan bersama kuah dal, kuah kari atau sambal ikan bilis. Hampir semua masyarakat daripada pelbagai kaum suka makan makanan tradisi ini. Penggunaan perkataan canai dalam bahasa Melayu di belakang roti adalah hasil dari tingkah laku pencanai roti itu sendiri dalam menebar doh roti tersebut. Seterusnya adalah makanan tradisional masyarakat India, iaitu salah satunya adalah tosai. Tosai ada juga yang menggelarnya sebagai dosa, dosai, dose, dos, dosha, tosai atau juga cakuli. Pelbagai pilihan tosai yang boleh dicuba seperti tosai telur, tosai cili, tosai bawang, tosai rawa, tosai ghee dan juga sebagainya. Tosai ini sering dinikmati hampir kesemua rakyat Malaysia, terutamanya kaum India. Ia boleh didapati di restoran mamak dan juga restoran India. Tosai juga sering menjadi hidangan sarapan dan juga makan malam dan ianya kaya dengan sumber karbohidrat dan juga protein. Tosai biasanya dimakan bersama sambal kelapa, kari kambing atau juga kari ayam. Seterusnya, antara variasi makanan tradisional yang dapat menyatu patukan kaum di Malaysia adalah makanan tradisional kaum Cina. Antara makanan yang terkenal dalam kalangan kaum Cina adalah kuih bulan, yusheng ataupun dikenali dengan yisang dan nasi ayam. Kuih bulan. Kuih bulan adalah sebuah kuih tradisional masyarakat Cina. Ia dimakan semasa perayaan pertengahan musim luruh. Pisah itu adalah bagi sembahyang kemarin dan memerhati bulan. Kuih bulan dianggap sebagai satu makanan istimewa penting pada peristiwa ini. Sejarah kuih bulan bermula selepas orang-orang Cina menupaskan penjajahan Mogol pada akhir dinasti Yang. Pada perayaan kuih bulan, makanan tradisinya adalah kuih bulan itu sendiri. Mereka berarak sempena perayaan ini dengan membawa sekali tangglong. Terdapat juga tradisi yang menyatakan kuih bulan ini diberi kepada Dewa Dapur bagi memastikan Dewa Dapur tidak dapat menyampaikan berita buruk kepada Maharaja Syurga kerana tidak dapat membuka mulut akibat memakan kuih bulan. Seterusnya adalah yusheng ataupun yisang. Antara nama dia adalah yusheng, yisang atau yushang. Ialah sejenis salad ikan mentah gaya chozau. Yisang biasanya terdiri daripada potongan daging ikan mentah, khususnya salmon, yang bercampur dengan cebisan sayur-sayuran dan beraneka sos dan perasa dan ramuan-ramuan lain. Ramuan-ramuan biasa termasuk ikan salmon segar, daikon iaitu lobak putih, lobak merah, cili kembung, halia, kaffir, lime leaf, parsley Cina, potongan kacang tanah, biji-bijian bakar, keropok udang Cina atau udang kering goreng, dan tepung 5 rempah. Kuahnya diperbuat terutamanya daripada sos plum. Antara makanan Cina yang terkenal iaitu yusheng merupakan satu adat resam Tahun Baru Cina di Malaysia dan Singapura khususnya. Saudara mara berkumpul di sekeliling meja lalu melambung cebisan ramuan ke udara dengan penyepit apabila disuruh, sambil melaungkan ucapan untuk menandakan bermulanya tahun yang makmur. Seterusnya adalah nasi ayam. Di Malaysia, nasi ayam Hainan ialah nasi ayam yang paling terkenal. Asal-usul nasi ayam yang berasal daripada kepulauan itu ialah satu bandar bernama Wishang. Nasi ayam Wishang adalah nasi ayam yang paling popular dan dinamakan sempena ayam Wishang. Kemudian, nasi ayam Hainan pula memasuki ke negara Singapura dan Malaysia oleh kaum Cina. Biasanya dihidangkan bersama kicap manis, hirasan daun ketumbar, minyak bijian, sos cili dan halia. Seterusnya adalah faktor variasi makanan dapat menyatu padukan kaum di Malaysia adalah kerana yang pertama aktiviti perayaan dan yang kedua sikap keterbukaan masyarakat di Malaysia dalam menerima pelbagai variasi makanan. Yang pertama adalah aktiviti perayaan. Malaysia adalah salah satu negara yang unik kerana memiliki pelbagai perayaan tahunan seperti Aidilfitri, Christmas, Deepavali, Tahun Baru Cina, Hari Gawai dan sebagainya. Perayaan dapat memupuk semua kaum agar hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu dan aman.
Aktiviti rumah terbuka, masyarakat dapat mengenali adat resam suatu kaum dan mengetahui makanan tradisional bagi sesuatu kaum. Yang kedua, keterbukaan masyarakat di Malaysia dalam menerima pelbagai makanan dapat menyatu padukan kaum. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis makanan tradisi. Sebagai contoh, nasi lemak, roti canai, teh tarik, char kway teow dan sebagainya. Chef Ismail menyatakan bahawa makanan tersebut adalah menu yang terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia dan dimakan oleh semua rakyat, tidak kira bangsa dan agama. Pada bulan puasa, bukan sekadar orang Islam yang datang ke bazar Ramadan mencari makanan. Malah, pelbagai kaum didapati mengunjungi bazar Ramadan untuk mendapatkan beberapa jenis makanan warisan.